Rasanya patut saya serahkan terus kepada beliau kan. Okey, saya serahkan terus kepada saudara Fazil Saleh untuk mentangkan buku Selecta Kapita. Kapita. Selecta. Kau ni dari tadi ke pagi? Okey, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin ya Allah. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengurusi IR Farhan dan rakan-rakan yang dikasihi Allah sekalian. Sahabat Cuk, sahabat kami, saudara Halmi dan saudara yang dikasihi Allah sekalian. Pada saat kita memulakan langkah untuk mencabar status quo, pada ketika rakan-rakan itu bercakap soal budaya ilmu tapi tidak ada satu bentuk aksi yang konkret, lalu kita usahakan acara yang kita namakan sebagai bibliofilia. Maksudnya suka buku. Di situ ada 3 falsafah yang kita pegang. Yang mana falsafah itu sebenar yang saya beritahu. Ini satu rahsia yang saya beritahu kepada kawan-kawan di sini. Falsafah yang 3 itu sebenarnya yang membawa kepada perkembangan seterusnya. Maksudnya bermula daripada buku dan falsafah pergerakan untuk kita adakan acara ini ada 3: ringkas, boleh laksana, konsisten. Daripada situ berkembangnya satu organisasi secara signifikan, berlaku perubahan besar yang tak perlu saya sebutkan di sini. Saudara, tokoh yang bakal kita bicarakan hari ini adalah seorang negarawan, seorang ulama, cendekiawan, ahli falsafah, seorang murabbi, seorang ayah, seorang yang cerdas akalnya, orang yang boleh kita katakan sebagai orang yang jarang-jarang jumpa dalam ribuan orang yang muncul dalam dunia. Beliau yang kita sebutkan ini adalah pengasas kepada Partai Masyumi. Masyumi adalah partai Islam yang terbesar di Indonesia ketika itu. Beliau juga merupakan pengasas kepada Dewan Dakwah Islami. Dewan Dakwah Islami masih lagi ada sampai sekarang. Dan keprihatinan dan kepedulian beliau kepada dunia Islam keseluruhannya cukup luar biasa. Beliau ini merupakan antara Perdana Menteri awal di Indonesia yang membawa satu gagasan besar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ketika itu yang dinamakan sebagai Mosi Integra. Mosi Integra adalah satu usaha motion, integral motion, usaha penyatuan negara Indonesia dalam satu kesatuan negara republik yang menyantuni semua golongan. Kerana itu pada saat awal kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya menuntut supaya negarawan di dalam negara yang namanya Indonesia melakukan satu proses yang kita namakan sebagai proses polemik budaya. Jadi saudara, buku Kapita Selecta itu yang lain tak sampai lagi di tangannya. Kapita Selecta yang ada, naskah yang ada pada saya ini merupakan terbitan tahun 1950-an. Jadi 1950-an sebenarnya itu tak jauh daripada zaman ataupun tarikh ataupun tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni pada tahun 1947-48 gitu. Jadi kalau 1950, 1951, 1952 hanya beberapa tahun selepas kemerdekaan, betul? Dan tulisannya masih lagi tulisan dan sistem ejaan lama. Dan banyak sekali perkataan Belanda yang sebenarnya saya pun tak faham bila sekali baca. Tapi kemudian kita kena buat rujukan silang. Kapita Selecta adalah himpunan makalah atau himpunan artikel yang ditulis oleh Muhammad Natsir ketika usianya itu penghujung 20-an dan awal 30-an. Maksudnya pada usia yang masih muda, beliau menulis buah fikiran beliau. Tak ada isu semasa,
terhadap ilmu, terhadap kebudayaan dalam erti kata ketamadunan gitu. Dalam menyinggung isu semasa, khususnya politik semasa yang berlaku ketika itu pada zaman sebelum merdeka. Saya bayangkan dalam itu yang tebalnya begitu ada 5 bab ataupun 5 bahagian yang mana itu ditulis di dalam, kebanyakannya di dalam 2 buah majalah yang penting ketika itu adalah majalah yang pertama Panji Islam, yang kedua Pedoman Masyarakat. Dan dalam 2 majalah ini beliau menuangkan pemikiran beliau, kritik beliau dan juga gagasan-gagasan serta falsafah yang cukup fundamental dan luar biasa dan evergreen. Maksudnya ditulis tahun 1936 sampai 1941, diterbitkan pada tahun 1952 kalau saya tak silap ya. Tapi hari ini 2014 pemikirannya masih lagi dikaji. Apa yang menarik saudara? Dalam masa yang terbatas ini mungkin kita boleh bincang 1, 2, 4 ya. 1-2 perkara yang fundamental. Kalau saya boleh lanjutkan perbincangan ini dengan menyatakan 5 bab yang ada di dalam Kapita Selecta. Siapa yang dah baca Kapita Selecta? Saya. Paling tidak dah pernah tengok cover lah, pernah tengok cover. Kapita Selecta yang lain. Semua tak pernah tengok cover. Itu poster tu kan cover buku. Dalam Kapita Selecta ada 5 bab. Bab yang pertama tentang filsafat dan kebudayaan. Bab kedua tentang pendidikan. Bab ketiga tentang agama. Bab keempat tentang ketatanegaraan. Dan bab kelima bunga rampai. Bunga rampai ni maksudnya orang kata apa, karya yang lain-lain lah gitu. Bunga rampai ditabur-tabur, hati gundah jadi terhibur. Saudara, dalam konteks penulisan beliau, saya sebutkan tadi ini himpunan artikel, himpunan makalah dari tahun 36 sampai tahun 41, 1936 sampai 1941 yang dihimpunkan daripada 2 majalah yang utama. Ada lagi, maksudnya ada lagi brosur yang lain yang ditulis dalam makalah yang lain, tapi 2 majalah utama ni tempat dia menuangkan pemikiran dan respon beliau. Yang pertama Panji Islam, yang kedua Pedoman Masyarakat. Kalau kita melihat kepada apa yang sedang diusahakan pada ketika itu, Natsir yang masih muda, hujung 20-an, awal 30-an, apa yang Natsir sedang lakukan? Yang pertama, dia sedang melakukan proses untuk menterjemahkan pemikiran, pembacaan dan juga kefahaman beliau dalam bentuk tulisan. Yang kedua, beliau sedang respon kepada isu semasa yang berlaku dalam negara, yang langsung direspon. Dan Pedoman Masyarakat yang Panji Islam ketika itu cukup terkenal dan menjadi bacaan orang dan jadi orang kata apa? Jadi satu wadah pemikiran rakyat di Indonesia. Saudara, saya pada awalnya dulu, setelah bibliofilia ini berkembang lebih lanjut, saya gagaskan falsafah menekuni karya. Kerana saya melihat pada ketika itu sudah tiba masanya kita bukan sekadar baca-baca, kan, bincang-bincang, tapi mestilah daripada pembacaan dan pembincangan atau wacana yang kita lakukan ini akan menghasilkan satu anjakan baru. Maksudnya jadi orang yang membaca, seperti kata pepatah orang putih, reader is leader. So, jadi kalau kita takat baca gitu-gitu je, macam mana nak jadi leader? Kan, kita hanya jadi leader nempel-menempel gitu. Tapi kalau mau jadi leader sebagaimana bapa Muhammad Natsir, itu perlu ada falsafahnya. Falsafah menekuni karya. Jadi saya sebut sikit apa dia 5 falsafah menekuni karya. Yang pertama, mestilah baca pendahuluan. Bagi seorang penulis sejati, ini pandangan saya, seorang penulis sejati, dia
tulis apa yang ditulis, dia akan tuangkan dalam pendahuluan itu metodologinya, latar belakangnya, kenapa dia tulis, bagaimana dia tulis, macam mana dia tulis, apa harapan dia daripada penulisan dia. Dan so kalau baca buku-buku penulisan orang-orang yang berfikir dan penulis yang prolifik yang bagi signifikan besar kepada tamadun, itu mereka menulis begitu. Justru bacalah pendahuluan. Kerana kita ni seringkali meninggalkan pendahuluan. Oh, tak baca lah, baca buku surat belakang ya. Pendahuluan kita tinggal. Jadi kalau tinggal pendahuluan, maka kita tinggal semua. Yang kedua, mestilah paling tidak mengenali dan menghargai ataupun mengetahui latar belakang penulis. Siapa penulis? Dari situ timbul apresiasi kita. Baru kita tahu, oh dia tulis sebab dia itu begitu-begitu. Dia tulis sebab dia begini-begini. Pemikirannya begitu. Dia tulis sebab latar belakang hidupnya macam tu, begitu. Yang ketiga, mestilah baca habis keseluruhan karya. Atau macam mana nak menekuni namanya kalau tak baca habis. Kena baca muka surat 1 sampai muka surat akhir. Walaupun mungkin mula-mula baca tak faham, tapi kena baca habis. Yang keempat, ini namanya menekuni, istilahnya menekuni. Yang keempat, mestilah dapat mengenal pasti beberapa kata kunci yang penting. Sebab kata kunci ni penting. Kerana tak semua benda dalam satu karya itu perlu untuk dikutip, kan? Yang penting adalah kata kuncinya. Bagaimana dia mengembangkan idea itu daripada kata kunci yang ada. Ya, dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana kita membuat kaitan antara isi dan tema atau pokok persoalan dalam karya tersebut dengan situasi semasa, dengan kehidupan kita, dengan persekitaran. Sudah pasti tak sama, ya. Maksudnya dah pasti apa yang ditulis itu tak sama dengan landscape sekarang ataupun konteks sekarang. Tapi ada benda-benda yang boleh jadi pedoman untuk kita gunakan dan manfaatkan sekarang. Itu dia 5 falsafah menekuni karya. Ada 5 bahagian dalam Capital Selecta. Boleh dibahagikan 5 bahagian itu daripada 52 artikel. Bahagian pertama tentang kebudayaan dan falsafah, ada 9 buah artikel. Bahagian kedua, pendidikan, ada 7 artikel. Bahagian ketiga, tentang agama, ada 8 artikel. Bahagian keempat, tentang ketatanegaraan, maksudnya politik, ada 23 artikel. Dan bahagian yang terakhir, bunga rampai, itu ada 5 artikel. Saya mungkin akan membahaskan bahagian pertama dan bahagian kedua. Bahagian ketiga tentang ketatanegaraan, tentang politik, saya akan bahas sikit. Dan yang selebihnya mengikut kepada masa yang kita ada. Apa ni muka ketat ya? Maksudnya relax. Boleh buku tu boleh pusing ya. Omar Osman dia kata nak main. Oh. Kepala otak hang. Tak bergurau ya. Jadi tema pertama tentang falsafah dan juga kebudayaan. Saya faham bahasa Indonesia itu bila disebut kebudayaan, maksudnya tamadun, maksudnya peradaban gitu. Jadi artikel pertama, subtopik pertama ataupun bab pertama dalam Capital Selecta bercerita soal falsafah, tokoh-tokoh falsafah, pemikiran falsafah dan juga terkait dengan tamadun dan peradaban. Ini menarik. Bila kita nampak, oh sebenarnya bila kita tengok balik Capital Selecta secara keseluruhan, bab paling besar adalah bab politik. Di sini sebenarnya kalau kita melihat politik dan pemikiran politik Bapa Mat Nasir, maksudnya pemikiran politik beliau itu bukan surface, bukan orang kata acak-acak ya. Tapi pemikiran politik beliau itu adalah pemikiran yang mendalam, yang didasari oleh falsafah dan kefahaman. So aku tahu
tokoh-tokoh yang dibicarakan, yang dibincangkan dan diwacanakan dalam bab pertama tentang falsafah dan kebudayaan atau tamadun itu adalah tokoh-tokoh besar yang mungkin ketika itu tidak dibincangkan, tidak diwacanakan. Orang semacam Imam Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Miskawayh, Al-Farabi. Ini tokoh-tokoh besar yang mungkin tidak dibincangkan. Kalaupun dibincangkan, hanya dibincangkan pada sudut ataupun pada aspek tertentu yang tak menyentuh falsafah dan kebudayaan. Betul? Ketika itu orang bincang tentang Al-Ghazali, tapi hanya terkait bab-bab apa? Tasawuf. Bab tasawuf mungkin, bab solat mungkin, bab fiqh mungkin, ya. Penting, itu penting. Tapi ini berangkat kepada satu aspek yang lebih besar yang boleh membina ketamadunan, itu filsafat dan juga kebudayaan. Jadi, saudara, saya ringkaskan, saya sempat untuk menuangkan beberapa tema besar. Maksudnya saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Saya buat satu bentuk ringkasan daripada pemikiran beliau dalam bab pertama. Itu ada 15. Ini pandangan saya, ada 15 tema-tema penting dalam bab filsafat kebudayaan. Yang pertama, civilizational thought. Pemikiran civilization atau pemikiran ketamadunan. Civilizational thought itu memang jelas dan nyata dalam pemikiran Bapak Wan Natsir. Apa yang saya maksudkan dengan civilizational thought itu adalah pemikiran yang sebenarnya daripada Islam, berangkat daripada agama, daripada prinsip-prinsip agama itu membangun tamadun, membangun peradaban, membangun apa namanya kita sebutkan sebagai pemikiran tinggi. Yang kedua, tentang pendekatan liberal dan menyantuni. Saya baca artikel pertama tentang Islam dan kebudayaan, saya akan nampak bagaimana beliau mengangkat Islam itu sebagai satu agama yang membebaskan pemikiran manusia. Islam sebagai agama yang menuntut manusia untuk cari ilmu. Islam sebagai satu agama yang mengangkat martabat manusia dengan ilmu. Islam sebagai satu agama yang rasional dan progresif, yang bukan sekadar ritual, yang bukan so-called disebut sebagai dogmatik, tapi sebenarnya Islam itu membebaskan. Islam itu transform manusia minaz zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Islam itu sebagai agama yang mengangkat keyakinan manusia, mengangkat dhamir ini sebagai seorang manusia yang martabatnya tinggi. Begitu. Yang ketiga, saudara, pemikiran rasional dan progresif. Bila saya sebut rasional, bila saya sebut progresif, kadang-kadang istilah ini jadi istilah yang agak tabu, rasionalism, progresif, so-called progresif. Tapi saya tak nafikan istilah itu mungkin tidak tepat dan tidak sesuai. Tapi itulah istilah semasa. Jadi kita kena define what is progressive, contoh. Rasional mungkin yalah kita boleh terima, ya. Tapi progresif itu. Saya menggunakan istilah, mungkin istilah Indonesia, istilah berkemajuan. Progresif sama dengan berkemajuan. Jadi bagaimana pemikiran berkemajuan Muhammad Natsir itu daripada bab pertama tentang filsafat dan juga kebudayaan itu dapat dilihat pada artikel beliau mengenai Imam Al-Ghazali. Menarik. Sebab selalu orang cerita Imam Ghazali, orang akan mengambil sisi sufi beliau. Kita tak nafikan memang Imam Ghazali seorang sufi, seorang intelektual, maksudnya sufi yang ahli falsafah begitu. Dan dia itu seorang yang kita sebut sebagai versatile, orang yang menguasai banyak bidang. Tapi aspek pemikiran dan tamadun itu disebut secara khusus di dalam artikel beliau. Dan ini menarik lagi, beliau melakukan perbandingan dengan tokoh barat. Pendekatan perbandingan, comparative approach yang beliau lakukan
dalam membahaskan Imam Ghazali. Aspek paling ketara yang disebutkan dalam itu adalah tentang al-musabibat, tentang causality, tentang sebab musabab. Ini menarik kerana apabila kita membahaskan dalam konteks agama dan dalam konteks so-called tasawuf, tidak dibahaskan tentang sebab musabab. Dan ketika itu orang ramai berfikiran semacam itu. Rezeki secupak tidak akan jadi segantang. Difahami dalam konteks, kalau Tuhan dah tentukan rezeki engkau secupak, maka mana mungkin rezeki engkau akan jadi segantang, walau bagaimanapun engkau berusaha. Nampak? Tapi pemikiran Muhammad Nasir itu mengambil sisi Imam Ghazali tentang sebab musabab. Dan istilah besar ini saudara kena ambil perhatian. Istilah besar yang digunakan oleh Muhammad Nasir ialah istilah sunnatullah. Jadi beliau menyatakan bahawa sebenarnya, kalau ini saya punya olahan ya, kalau rezeki secupak tak jadi segantang, bukan sebab Tuhan itu berlaku zalim, tapi itulah keadilan Tuhan. Kalau engkau usaha secupak, maka dapat secupak. Engkau usaha segantang, maka dapat segantang. Itu pemikiran beliau. Maka itu keadilan Allah. Beliau membahas aspek sunnatullah. Kerana di situ sebenarnya baru kita dapat point atau turning point untuk mengangkat lebih maju. Kalau nak maju macam mana? Kalau nak maju, kita hanya berfikir tak apalah, apa namanya, nanti Tuhan tentukan. Saya dulu pernah terfikir macam mana pasukan bola sepak Malaysia macam mana pasukan bola sepak Malaysia ni nak masuk World Cup kalau Tuhan tidak mengizinkan untuk masuk World Cup. Tak masuk. Betul kan kalau Tuhan tak izinkan. Tapi kita tak tahu ketentuan Tuhan itu. Yang penting usaha kita. Jadi saya terfikir, kalau Tuhan hanya menentukan bahawa pasukan Eropah saja plus Brazil plus pasukan Amerika Latin itu saja yang menguasai World Cup, maka sampai mati, sampai kiamat dunia ni pun Malaysia tak akan masuk World Cup. Saya terfikir begitu. Tapi bila saya berfikir macam tu, maksudnya secara tak langsung, tanpa saya sedari, sebenarnya saya diktik Tuhan. Saya menyangka Tuhan itu begitu. Itu sangkaan saya. Maksudnya saya sangka Tuhan sebenarnya dah tetapkan Malaysia confirm sampai kiamat tak masuk World Cup. Itu saya yang cakap. Sedangkan Tuhan tidak begitu. Nampak? Jadi pemikiran sunnatullah itu, memahami apa itu sunnatullah, itu penting dalam kebudayaan, dalam membina tamadun. Saya dah sebut 3 benda. Ada lagi 12. Saya cepat kan. Yang keempat, apresiasi terhadap sejarah, tetapi tidak sekadar apologetik dan romantis. Beliau itu menghargai dan memberikan apresiasi terhadap sejarah, tapi beliau tidak apologetik. Dan beliau itu tidak sekadar bernostalgia begitu. Kerana kita akan melihat di dalam itu beliau mempertanyakan dan mempersoalkan tentang itu kenapa cerita orang lama-lama. Itu cerita orang lama, walaupun dia cerita juga. Tapi bagaimana kita? Yang kelima, beliau mengangkat, maksudnya cuba untuk mengangkat martabat umat dengan mengembalikan keyakinan ke dalam diri umat. Bila beliau menyebutkan bahawa kita ini perlu berusaha untuk mencapai kejayaan. Bila beliau menyatakan bahawa Islam itu memberikan satu bentuk cetusan untuk manusia bergerak maju ke depan. Itu maksudnya beliau cuba untuk mengangkat motivasi diri setiap manusia itu. Yakin bahawa kita sebenarnya bukan sekadar bercakap-cakap soal nak membina tamadun, bercakap untuk mengangkat martabat, tapi kita pernah
Jadi kalau ikut logik, kita pernah buat dan boleh buat. Kenapa tidak itu dulu? Kenapa tidak sekarang? Yang keenam, Islam sebagai solusi. Ini idea yang cukup besar. Islam sebagai solusi, Islam sebagai alternatif, Islam sebagai penyelesaian. Dua petikan yang beliau, saya ingat petikan ini cukup kuat dalam memberikan kita sebagai satu motivasi dan pedoman kepada kita. Beliau menyatakan, mengemukakan dengan cara hujah yang tersendiri, langsung atau tidak langsung, akan ketinggian dasar dan ajaran-ajaran Islam. Itu yang beliau cuba usahakan. Yang kedua, beliau menyatakan bahawa Islam itu adalah suatu aturan hidup untuk segala pecinta kemanusiaan dan pecinta Tuhan. Maksudnya, Islam adalah solusi. Islam agama yang beliau akui sebagai kebenaran. Itu yang mendasarinya. Dia yakin Islam adalah penyelesaian, kerana Islam itu dari Tuhan. Islam itu untuk manusia. Islam itu untuk selesaikan masalah. Yang ketujuh, tulisan beliau menunjukkan betapa luasnya pembacaan beliau. Dalam tu saudara, saya tak terfikir tahun 50, kita sekarang pun mungkin kita belum baca pemikiran tokoh-tokoh tertentu. Yang paling menarik adalah tentang pemikiran seorang ahli sejarawan daripada Eropah, namanya Henry Pirret. Dalam tu ada satu artikel, Muhammad dan Kalimah. Itu tajuk buku Henry Pirret. So, kalau seorang nak tahu, Henry Pirret menggagaskan satu teori tentang pemisahan timur dan barat secara total, dan teori itu digunakan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Aqtas dalam menggagaskan idea tentang Islamisasi di alam Melayu. Kalau tak percaya, secara baca buku Islam dalam sejarah dan kebudayaan, ada buku tu, Islam dalam sejarah dan kebudayaan, yang cap ayam itu. Saya akan, yelah, maksudnya kalau kita baca tak faham, standard, baca lagi. Okay. Dan kalau tak faham juga, cari rujukan silang. Apa yang Profesor Al-Aqtas maksudkan dengan Laut Tengah? Apa yang dia maksudkan dengan Laut Tengah? Itu dalam tulisan dia. Itu beliau mengambil daripada Henry Pirret tentang bagaimana tamadun Islam, so-called Islam and the West, itu jadi satu yang terpisah total. Itu ada kaitan dengan Mediterranean yang disebutkan oleh Profesor Al-Aqtas sebagai Laut Tengah di dalam tulisan beliau itu. Islam dalam sejarah dan kebudayaan. Jadi Henry Pirret adalah seorang yang cukup mendalam pemikiran, yang pengkajian beliau, dan itu disebut oleh oleh Muhammad Nasir. Yang lain saudara, saya tengok macam mana pemikiran David Hume disebut juga, dengan melakukan perbandingan dengan tokoh-tokoh Muslim yang lain. Juga tokoh-tokoh semacam Ibn Tufail. Kenal Ibn Tufail? Ayah apa? Ibn Tufail tulis satu cerita yang ala-ala Mowgli, The Jungle Book, ataupun Tarzan kita. Okay? Hai Ibn Yaqzan, tajuk buku dia. Dan itu memang kisah, memang cerita, fiction. Tapi fiction itu sebenarnya menunjukkan bagaimana pemikiran manusia dan psiki manusia yang walaupun tercampak ke dalam hutan dengan haiwan, dibesarkan oleh haiwan, akhirnya nanti dia akan tetap kepada fitrah kemanusiaannya. Itu cara kena baca Hai Ibn Yaqzan. Cara boleh cari daripada kawan kita tu, apa namanya, Ustaz Abu Ilkia. Dia ada ambil yang translation Indonesia. Tapi di library ni pun ada Hai Ibn Yaqzan yang bahasa Inggeris pun. Bahasa Arab pun ada. Selalunya buku-buku bahasa Arab ni tak disentuh. Saya dah check buku-buku tu kan, memang bau kedai lagi.
pendekatan perbandingan antara tokoh Muslim dan tokoh Barat, saya dah sebutkan tadi. Yang kesembilan, kecenderungan terhadap pemikiran filsuf besar, tokoh-tokoh falsafah besar. Ini kecenderungan beliau untuk membahaskan, mewacanakan pemikiran-pemikiran tokoh semacam Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Miskawai dan juga Al-Ghazali. Yang ke-10, mempertahankan ketulinan pemikiran dan peradaban Islam. Dalam artikel makalah terakhir beliau sebelum menutup chapter yang pertama, beliau sebut satu persoalan. Setelah beliau memulakan chapter itu ataupun bab itu dengan keyakinan bahawa Islam itu rasional, Islam itu membina peradaban, ditutup chapter itu dengan satu artikel tentang persoalan-persoalan cemuhan setengah-setengah orang terhadap peradaban Islam. Kata setengah-setengah orang, peradaban Islam itu kebudayaan yang diciplak. Kenapa? Kerana itu nampak orang-orang Islam itu menterjemah buku-buku Yunani, menterjemah buku-buku dari tamadun India, menterjemah buku-buku dari Romawi, menterjemah buku-buku daripada agama lain contoh. Akhirnya dia kata, ini bukan asli, ini tidak tulen, ini ciplak. Lalu dijawab dalam itu, sebenarnya dia mempertahankan, inilah ketulinan. Kalau bukan kerana peradaban Islam, maka tenggelam dan terredam semua ilmu-ilmu yang tadi itu daripada kebudayaan dan peradaban lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan sebab peradaban Islam, maka tidak berlaku perkembangan. Saya sarankan saudara baca juga satu buku yang pernah kita wacanakan dalam bibliofilia dulu. Di sini juga. Saya dengan Cuk, time tu yang ke-25, yang ke-40. Buku tentang ilmu filsafat Islam. Siapa ya tulis? Qudri Soleh. Profesor Qudri Soleh. Ya, profesor tu ada lagi ya di Indonesia. Profesor Qudri Soleh dia menguraikan lebih lanjut tentang artikel ini. Artikel Muhammad Nasir. Bagaimana ketulinan peradaban Islam itu. Kalau kita terjemah karya orang lain, kemudian yalah, landscape ni tak sama, situasinya tak sama, jadi aplikasinya pasti berbeza, budayanya lain. Jadi cara dia translate kemudian diterjemahkan dalam bentuk pemikiran itu mungkin berbeza. Itu tak perlu saya hurai lanjut sahaja, itu dalam wacana yang lain. Yang ke-11, pemikiran sejarah dan teori historiografi. Ini terkait dengan yang tadi sebut tentang tokoh yang namanya Henry Pirenne. Itu memang jelas tentang historiografi, tentang pemikiran sejarah dan falsafah sejarah. Yang ke-12, falsafah dan seni penyampaian. Beliau itu menghargai seni. Beliau itu menghargai seni sebagai salah satu aspek falsafah. Kerana itu ada satu surat, dalam itu dimasukkan satu surat yang diberikan kepada beliau. Mungkin ketika itu beliau sebagai penulis panji Islam, beliau ditanyakan satu soalan tentang buku-buku novel dan buku-buku kisah ini. Bagaimana Pak Nasir menanggapi fenomena itu? Dia positif saja. Okey ya. Sebab dalam tradisi memang ada benda tu. Ibn Tufayl, Hai Ibn Yaqzan, itu kan cerita, itu kan kisah. Jadi beliau menghargai seni, dan itu sebagai satu medium menyampaikan message dan falsafah. Yang ke-13, menanggap kebudayaan secara universal. Jadi beliau melihat kebudayaan dalam erti kata kita ini, tamadun, secara universal, secara menyeluruh. Jadi tamadun itu jangan disempitkan hanya kepada so-called tamadun Islam. Tapi tamadun itu merangkumi tamadun manusia. Dan tamadun Islam sebahagian daripada tamadun manusia keseluruhannya. Dan tamadun manusia itu terbina atas sebab sunnatullah. Apa sunnatullah? Asasnya ilmu. Kerana kita berusaha dan sanggup untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu, maka terbina tamadun. Dan beliau tidak sekali-kali memperlekehkan tamadun-tamadun lain yang pernah muncul
Kerana sudah pasti tamadun ini ada manfaat untuk manusia keseluruhannya. Tapi yang pasti, tamadun Islam memberikan sumbangan paling besar kepada tamadun manusia secara keseluruhan. Yang ke-14, apresiasi pemikiran luar yang positif. Jadi, pemikiran tokoh falsafah barat itu ditanggapi dengan positif. Disikapi dengan orang kata apa, dengan nada-nada yang lebih lunak, walaupun ada kritikan-kritikan beliau. Dan yang terakhir, beliau memperkenalkan pemikiran tinggi kepada masyarakat awam. Cuba kita fikir logik, ditulis dalam panji Islam dan pedoman masyarakat. Maksudnya itu majalah untuk masyarakat awam. Lalu beliau tulis tentang falsafah, beliau tulis tentang peradaban, beliau tulis tentang pendidikan, tentang agama, tentang teori-teori, kan? Dan jangan diperlekehkan pemikiran tinggi gitu. Ya, kadang-kadang saya dengar juga ya, ada setengah-setengah orang merengek dan merungut. Ini pemikiran tinggi ni siapa faham? Macam mana kita nak sampaikan? Tak, bukan itu isunya. Isunya, idea itu kena ditulis, kena disampaikan, kena disebarkan. Dan carilah jalan untuk menurunkan bahasanya, okay? Mudah difahamkan. Kerana ini tercermin pada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama sufi sebagai contoh. Mereka itu bukan orang yang biasa-biasa pemikiran, tinggi pemikirannya, tapi diturunkan, direndahkan bahasanya. Pemikirannya tetap tinggi, direndahkan bahasanya, penyampaiannya dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita, dalam bentuk pantun mungkin, dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Jadi itu yang pertama. Cara kita berehat sebentar bersama KitKat. Saya KitKat tak ada, jadi saya teruskan. Bab kedua tentang pendidikan. Sikit ya bab kedua ni sebab masa tak mencukupi. Saya ambil 5 aspek atau 5 tema pokok pemikiran beliau. Bab pendidikan, dalam artikel pertama, beliau sebut tentang pendidikan itu sebagai keutamaan. Ini jelas dia sebut. Secara ada satu, saya pun sebab buku ada kat korang, jadi aku tak boleh nak rujuk balik. Dia sebut pendidikan itu sebagai keutamaan, sangat penting, malah lebih penting dari yang lain-lain. Ini bertepatan dengan apa yang sering disebutkan oleh ayahda kita, Datuk Dr. Siddiq Fadil. Dia selalu sebut dan selalu diingatkan, our core business, jauharul amal kita, core business kita adalah tarbiyah dan dakwah. Adapun yang lain-lain itu adalah apa disebut? Al-umur al-janibiyah, sebagai urusan-urusan sampingan. Yang paling penting adalah pendidikan, tarbiyah, dakwah, pendidikan gitu. Tapi yang lain-lain itu politik, apa lagi? Apa nama? Advokasi mungkin. Demonstrasi. Itu sampingan. Sampingan maksudnya bukan tak ada, ada. Sampingan itu ada, tapi di sampingan. Keutamaan adalah pendidikan. Keutamaan adalah ilmu. Kerana itu saudara, bila kita sebut sampingan, tidak semestinya sampingan ini dikesampingkan. Apabila tiba masanya kita perlu untuk menyatakan sikap, maka kena. Semacam mana Muhammad Nasir dalam Kapital Selekta, asas kepada pemikiran beliau adalah pemikiran ketamadunan, pemikiran ilmu, pemikiran pendidikan. Tapi ternyata dalam itu artikel paling banyak adalah tentang politik. Kenapa? Kerana yang al-umur al-janibiyah, urusan sampingan itu apabila tiba masanya, kena tempatnya, itu perlu untuk diberi perhatian. Tapi dalam framework dan kerangka jauharul amal, pendidikan dan juga dakwah dan tarbiyah. Beliau seringkali menyebut dalam buku-buku beliau, dalam ucapan beliau, satu surah yang sebenarnya ayat itu ada dalam beberapa ayat yang lain dengan maksud yang lebih kurang sama. Surah Ali Imran ayat 137, yang antara lain yang berbunyi, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu lil mukadzibin gitu.
Dan katakanlah, berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah akan kamu apa yang telah berlaku kepada orang-orang yang mendustakan, begitu. Jadi saudara, ayat ini sebenarnya terkait dengan satu kisah. Ada kot dalam ni. Kalau tak ada dalam ni, ada dalam buku lain. Satu kisah tentang generasi awal Abim. Tahu generasi awal Abim ni? Mereka ni kebanyakannya intelektual, orang yang so-called agak terbuka, orang yang memang bersungguh, ya. Dan banyak sekali aliran pemikiran. Tapi dalam Abim ada orang yang cenderung sufi. Contoh siapa cenderung sufi? Almarhum Dr. Abdul Halim Muhammadi. Kenal ya? Beliau itu memang seorang yang cenderung sufi. Kan, yang janggut oren, almarhum dah dia kan. Masya-Allah, ilmu tinggi. Usman Muhammadi. Usman Alim Muhammadi adik dia. tak almarhum lagi. Yang kedua ada seorang almarhum juga, dia ni ketua biro dakwah Abim. Sangat besar dia punya ni dalam konteks dakwah dan tarbiyah. Ustaz apa ni? Yang pakai kepiah no, yang pakai kepiah Afghanistan tau. Abdul Wahab Zakaria. Presiden Habib. Dia bukan presiden, dia Abdul Wahab Zakaria ni dia ketua biro dakwah. So, satu hari dia orang pergi buat kunjungan ke Indonesia. Menarik ya. Di Indonesia, bila sampai ke Indonesia, ada polemik, ada macam perbahasan tau. Ada yang kata, alang-alang sampai Indonesia, jom kita pergi Borobudur. Borobudur kan? Candi Borobudur yang besar tau. Kan? Kemudian ada setengah orang, khususnya almarhum siapa ni? Abdul Wahab Zakaria. Dia kata, mana boleh? Itu tempat orang kafir. Kan? Okeylah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Jadi kita ambil jalan kata, tak apalah, ketua biro kata tak boleh. Lalu mereka pergi ke mereka terus pergi ke rumah dan berkunjung ke rumah Muhammad Nasir. Sampai-sampai di pintu, ayat pertama Muhammad Nasir apa? Sudah pergi Candi Borobudur. Lalu apa justifikasinya? Ini surah tadi.
atas sebab itu sebenarnya premis yang sama juga beliau gunakan. Sunnatullah. Maka kalau satu-satu kaum itu sebenarnya engkar kepada Allah, maju macam mana pun dia, itu akan runtuh. Itulah sunnatullah. Sunnatullah bukan sekadar yang fizikal yang kita faham kan. Kalau kita usaha sungguh kita berjaya kita. Tapi juga yang spiritual. Kerana sunnatullah ini merangkum keseluruhan perkara. Itu hukum yang Allah telah tetapkan dan itulah keadilan Allah. Atas sebab itu beliau kata, dengan pendidikan, itu keyakinan beliau, dengan pendidikan kita boleh maju. Pendidikan adalah harapan. Pendidikan yang akan merubah destini bangsa kita. Justru beri perhatian kepada pendidikan. Kemajuan itu, yang disebut sebagai kemajuan itu bukan tergantung kepada lokasi. Apakah yang barat itu maju, yang di timur tidak maju? Apakah sebab warna kulit yang menyebabkan dia maju? Bukan. Lah, Farhan tak apa nak cerah. Tapi tidak semestinya yang tidak berapa cerah itu tidak maju. Maksudnya bukan itu. Tapi apa? Ini istilah beliau. Saya ambil verbatimly. Ada atau tidak sifat-sifat dan bibit-bibit kesanggupan, ketetapan dan ketabahan hati. Itu istilah beliau. Sanggup ke tak sanggup? Sanggup ke tak sanggup? Begitu. Tetap atau tak? Tabah atau tak menghadapi jalan-jalan menuntut ilmu dan memperjuangkan perjuangan kependidikan. Beliau yakin bahawa ilmu memuliakan manusia. Dengan ilmu manusia akan diangkat darjat. Sebagaimana disebut oleh Allah, yarfa'inul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sungguh Allah mengangkat darjat dalam kalangan kamu berapa darjat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan beliau itu berjiwa murabbi. Saya sebutkan begitu kerana beliau sangat peduli kepada kualiti guru. Kualiti guru. Beliau kritik macam mana kualiti guru ketika itu. Kerana guru ini adalah insan yang akan melakukan perubahan kepada anak-anak bangsa. Jadi kalau guru gagal, maka anak-anaknya gagal gitu. Jadi di situ saya teringat kata-kata Datuk Dr. Siddiq Fadil. Katanya guru itu wajar mencontohi sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas guru itu ada dua, sebagaimana tugas Rasul. Sebab Rasul kan, Nabi kan sebut innama bu'istu limu'alliman. Nah, itu di tamimah makariman akhlak, betul. Itu satu. Tapi juga yang lain tentang innama bu'istu mu'alliman, begitu. Sungguhnya aku diutuskan jadi guru. Jadi ada dua aspek dan misi seorang guru. Yang pertama disebutkan oleh Datuk Siddiq Fadil, disebut sebagai human transformer. Saya tahu transformer tu bukan manusia. Crack kan. Itu bukan manusia, tapi ini human transformer. Maksudnya bukan itu. Maksud human transformer ni orang yang akan transform orang lain. Bagaimana seseorang itu mungkin dapat transform orang lain dengan hanya apabila dirinya punya sesuatu. Maksud transform tu apa? Berubah. Bukan sekadar berubah ya. Nanjak. Transfer and form. Transform. Itu maksud transform. Yang kedua, culture builder. Itu tugas seorang guru, culture builder. Tak payah kalau kau buat Goku punya. Culture builder maksudnya pembina budaya. Saya bercakap soal budaya, itu sebenarnya asas yang akan menganjak ke kebudayaan ataupun tamadun. Itu kita bincang dalam wacana lain. Dan yang terakhir yang saya nak sebut, yang saya boleh sebut, yang saya mungkin dapat sebut
adalah tentang idea pendidikan tinggi Islam yang betul-betul Islami sifatnya. Kerana dalam itu dia ada mengkritik sekolah tinggi Islam Muhammadiyah yang ternyata itu namanya Islam tapi citranya tu masih lagi western gitu. Justru sebenarnya kalau kita melihat kepada keseluruhan pemikiran beliau itu seorang yang progresif, seorang yang pemikirannya terbuka, yang mengangkat idea civilizational thought. Dan saya masuk sikit ayat akhir untuk pemikiran politik beliau. Dalam buku tu khususnya beliau sedang dalam polemik budaya dengan beberapa tokoh yang lain. Saya tahu sebelum Indonesia merdeka adanya satu dewan rakyat yang dinamakan sebagai Volkskrant. Maksudnya dewan rakyat, Volkskrant. Jadi dewan rakyat itu setengah-setengah orang ya hari ini kadang-kadang mengkritik Volkskrant ni, katanya itu masih lagi penjajah itu kan. Sebab itu memang zaman Belanda kan. Volkskrant itu memang dibina oleh Belanda. Dan tahun 1928, tahun Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, Indonesia. Itu dalam Volkskrant. Jadi ada setengah orang dia tak suka Sumpah Pemuda kerana Sumpah Pemuda itu muncul dalam Volkskrant. Orang yang pemikirannya nak lawan dia, yang revolusioner kononnya kan. Tapi sebenarnya banyak perkara dalam Volkskrant yang berlaku yang membina pemikiran dan juga citra politik Muhammad Nasir. Dalam tu apa yang berlaku? Saya tengok ada pertentangan antara dua orang tokoh besar dalam Volkskrant ketika itu. Seorang namanya Muhammad Tamrin. Siapa yang pernah pergi Jakarta mesti sampai Tamrin City, tempat shopping kompleks itu. Tamrin City. Saya tahu Tamrin Nisa, Tamrin Rijal, Tamrin KD, Tamrin Yudi. Tapi bukan itu. Ini Muhammad Tamrin. Yang kedua, tokoh namanya Sutarjo. Muhammad Tamrin orangnya keras. Tapi Sutarjo ini ciri demokrat. Saudara, ada satu usaha, satu peristiwa di mana Sutarjo mengepalai ahli-ahli parlimen atau ahli Dewan Volkskrant itu untuk menghantar satu petition namanya Petisi Sutarjo. Sutarjo's Petition. Apa yang diorang minta? Diorang tak minta merdeka. Diorang tak minta orang kata apa? Menghalau penjajah tak. Diorang minta hak sama rata. Itu permulaan pemikiran demokrat yang cukup luar biasa. Apabila kelompok sokong saya sebut demokrat yang bersikap tegas, kita mahu supaya seluruh wilayah di bawah pengaruh Belanda dapat hak sama rata. We are all citizen. Ternyata Belanda takkan bagi dan berdalih dan mereka terus melaksanakan kempen itu dan terus berhujah dan sebagainya. Time tu ada 3 wilayah di dunia ini di bawah pengaruh Belanda. Yang lain-lain semua dah terlepas. Satu Belanda. Yang kedua Indonesia ataupun disebut sebagai Dutch East Indies. Dan yang ketiga itu saya ingat di wilayah Irian Jaya gitu. Ya? Ya, yes. Suriname. Ya, Suriname. Surinam gitulah. Ya. Jadi 3 wilayah ini diminta oleh Volkskrant untuk dapat hak sama rata. Ternyata perjuangan itu memerlukan mereka bersikap tegas. Dan di sini sebenarnya saya nampak pandangan saya, itulah pattern Muhammad Nasir seterusnya apabila beliau jadi negarawan. Beliau itu seorang yang demokrat, seorang yang liberal, seorang yang mengangkat orang kata apa, konsep demokrasi konstitusional. Ternyata idea beliau ini cukup berbahaya kepada setengah orang yang berkepentingan. Dan saudara tahu tahun 50 beliau menjadi Perdana Menteri dan tak lama selepas itu beliau ditendang dan kemudiannya berlaku orang kata apa, kemelut politik antara beliau dan juga Soekarno sampai tertubuhnya PRRI gitu. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera.
Dan menariknya, ini kisah yang disampaikan sendiri oleh anak kepada Hamka. Hamka itu, almarhum Buya Hamka adalah salah seorang kawan baik Muhammad Natsir, dan dia juga adalah aktivis Masyumi. Ketika mana Natsir dan kawan-kawannya berada di PRRI di Sumatera itu, Buya Hamka sudah sampai ketikanya dia kata, yes, aku akan menyertai kawan-kawan aku. Tapi ternyata apabila diturun, habis solat, turun daripada Masjid Al-Azhar, terplay out kakinya. Terplay out, faham? Maksudnya terjelepuk. Gitu. Terplay out, faham? Faham. Mesti tak faham. Terplay out kaki ya. Lalu jatuh dan patah. Patah. Dan beliau tidak kesempatan untuk menyertai kawan-kawannya di Sumatera itu. Dan selepas PRRI ditumpaskan, tak berapa bulan lepas tu ditumpaskan, kawan-kawan yang lain semua masuk penjara tahun 51, 52 tu, sampai tahun 60-an baru keluar. Secara melihat Buya Hamka masih lagi tidak di penjara sebab tak ada alasan. Yang lain dah angkat senjata kan, maksudnya dah buat, dah memberontak, sokong memberontak. Hamka masih lagi belum ditangkap, tapi kemudian dia tetap ditangkap. Betul kan? Buya Hamka ditangkap kan, dia tulis tafsir dalam penjara. Dia menamatkan penulisan tafsir dalam penjara. Ini yang terakhir. Kenapa ditangkap? Kenapa Buya Hamka ditangkap? Pengaruh. Apa alasan dan tuduhan atas beliau? Pemikiran Soekarno, perintah Soekarno. Yes, sebab nak bunuh Soekarno. Merancang untuk membunuh Soekarno dan dapat upah daripada musuh kita. Itu dia, Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman dah musuh. Rupanya memang betul Buya Hamka dapat duit dari Malaysia, tapi duit royalty buku dia. Sekarang itu dulu saya menyatakan bahawa saya cukup dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Natsir. Muhammad Natsir sangat erat dengan kita. Beliau itu menasihatkan ABIM pada tahun 70-an untuk menghantar, dia panggil blood transfusion, ke dalam parti Islam. Dan ternyata memang dilakukan, dan tokoh-tokoh ABIM ketika itu antaranya Ustaz almarhum Fadl Noor, Ustaz Abu Bakar Cik, Nakhai Ahmad, dan antaranya mungkin Abdul Hadi Awang gitu, dihantar masuk dalam PAS untuk reform, bagi blood transfusion gitu, masuk darah baru. Kerana keprihatinan dan kepedulian beliau. Dan orang yang paling kuat menentang ketika itu dalam ABIM adalah Ustaz Ni'mat Yusof almarhum. Kan Syekh Ni'mat dia kata, kalau hantar semua orang, dia orang Kedah kan, pengasas pondok Derang, kalau hantar semua orang pipah, kita tinggal apa? Ternyata beliau itu akhirnya ikut keputusan syura sebab dalam muktamar di endorse benda tu. Dan secara Buya Muhammad Natsir orang yang cukup istimewa, dan perjuangan beliau itu harus terus kita perjuangkan. Dan saya harap kawan-kawan dapat baca buku Muhammad Natsir, sangat relevan dengan situasi semasa. Antara buku lain yang monumental ada dua, Kapital Selekta dan Fiqh Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita tamat di sini. So saya harap kita dapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan